Buletin Didik 22 April bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pereka kandungan digital Muhammad Sofian Abdullah atau lebih dikenali dengan panggilan Sofiang mencipta satu lagi kejayaan membanggakan apabila menjuarai pertandingan Ultimate VFX Challenge Magic of the Month di Los Angeles, Amerika Syarikat. Ramai secara terbuka mengakui bakat Sofiang sesuatu yang luar biasa. Pertandingan dianjurkan berpengaruh media sosial dan pereka kandungan digital terkemuka antarabangsa Zack King. Dalam peringkat akhir itu, Sofian bersaing dengan dua orang lagi peserta. Mereka diberikan beberapa cabaran dan perlu menyiapkan satu karya pendek VFX. Video pertandingan ciptaan Sofian itu boleh ditonton di saluran YouTube. Kejayaan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengucapkan tahniah kepada Sofian sambil menyifatkan pencapaiannya itu satu kejayaan yang membanggakan negara di persada antarabangsa dan harus diteruskan. I'm really grateful. My feet is shaking right now. Thank you so much. Persis drama televisyen, syarat dengan sinematografi dan amat menyentuh perasaan. Itu antara reaksi netizen selepas menonton video pendek hasil warga Sekolah Kebangsaan SK Guar Nangka, Perlis bertajuk Raya Bersama 2023. Video berdurasi lebih 6 minit itu adalah sebahagian daripada kisah benar yang dilalui guru kaunseling SK Guar Nangka, Nur Halmi Hamdah yang mempunyai pengalaman selama 20 tahun. Nur Halmi yang juga pengarah video berkata, antara mesej yang ingin disampaikan adalah komitmen guru-guru bukan sahaja sebagai pendidik tetapi juga usaha memastikan kebajikan murid terpelihara. Lokasi penggambaran dilakukan di sekitar Cuping, Padang Melangit dan Behor Inai antara kawasan menarik di negeri Perlis. Allahu Akbar. Sejak video itu dimuat naik di YouTube 6 hari lalu, ia telah merekodkan 83,000 tontonan. SK Guar Nangka sebelum ini pernah meraih anugerah Platinum Sekolah Kebangsaan dalam penghasilan video pendek Mat Kilau, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri pada tahun lalu. Dalam hati mereka, walaupun mungkin tidak dapat mengembalikan Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dalam satu kenyataan sempena sambutan Aidilfitri hari ini menyarankan agar pendidikan jiwa yang telah diasuh sepanjang Ramadan diteruskan sepanjang bulan kemenangan ini. Beliau meminta kita terus menyemai sifat mahmudah dengan bersederhana dalam berhari raya. Tidak membazir, menjaga hubungan kekeluargaan dan persahabatan baik sesama Muslim mahupun dengan yang bukan Islam. Katanya, teguhkan perpaduan dan kemesraan yang menjadi tonggak negara kita yang berbilang kaum dan agama. Mengakhiri kenyataannya, beliau mendoakan agar kita semua diberikan sakinah, kebahagiaan dan ketenangan dalam meraihkan Aidilfitri dengan saling bermaafan dan meninggalkan sengketa dan perbalahan. Lebih 400 pelajar Muslim antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor diraikan dalam satu majlis khas kerana mereka tidak pulang beraya di negara masing-masing. Sambutan agak meriah dan merupakan suatu tradisi bagi pelajar Muslim antarabangsa UTM sejak 2015. Peluang berkumpul bersama diguna pelajar untuk mengenali antara satu sama lain serta mengetahui budaya dan tradisi negara lain. Majlis sambutan Aidilfitri bersama pelajar Muslim antarabangsa berlangsung di Dewan Seri Perdana UTM Skudai siang tadi. Sebahagian besar pelajar Muslim antarabangsa yang ditemui berasa teruja menyambut Aidilfitri di Malaysia. Sambutan yang diadakan sedikit sebanyak mengubat kerinduan mereka pada keluarga di kampung halaman. Pelajar dan keluarga turut mengenakan busana tradisional negara masing-masing dan turut bertukar-tukar manisan.
This country is super international. We, as an international student, we are far from our countries, and we are able to just celebrate our Eid during we are calling, right? When the phone is turned off, everything is just turning to normal day. But in Malaysia, especially in the UTM, everywhere is international. I can see so many international. So I'm feeling warm and like at home. Our desert baklava. Actually, there is baklava in here as an Arabic, but it's not same like my country, my homemade. So I'm missing that one. Actually, this is fourth year. We have started to love it. We feel like home now. The love, the culture, it's like we have started to feel it's our own culture. And families back home have started to wish in Malay greetings. So we really feel like being at home. Normally parents, then your relative, the normal customs. But actually the more colorful cultural country Malaysia it is. So it has really helped us not to feel it that much. But obviously away from home is a challenge. Amalan kunjung-mengunjung antara aktiviti yang masih diamalkan ketika Aidilfitri. Pengalaman itu lebih mengujakan apabila pengunjung perlu menaiki bot seperti yang dilakukan oleh mereka apabila ke pulau-pulau kecil di jajahan Tumpat, Kelantan. Ikuti laporan ini. Setiap kali menjelang Syawal, jeti Kuala Baru akan dipenuhi dengan warga kota yang ingin pulang ke kampung halaman yang terletak di 13 gugusan pulau di jajahan Tumpat. Walaupun terpaksa mengharungi ombak, angin kuat serta air pasang dan surut, ia bukan penghalang buat mereka pulang ke kampung demi bertemu insan tersayang. Antara pulau yang terdapat dekat muara Sungai Kelantan itu ialah Pulau Suri, Pantai Haji Nikmat, Pulau Teluk Renjuna dan Pulau Beluru. Pulau lain yang tidak kurang popular termasuk Pulau Tongkan, Pulau Cik So, Pantai Baru, Pulau Cendol, Pulau Timun dan Pulau Seratus. Difahamkan kebanyakan penduduk tempatan mempunyai bot sendiri sebagai pengangkutan mereka. Namun kini kemudahan bot penambang turut disediakan kepada orang ramai dengan kos tambang hanya RM2 sahaja. Jarak perjalanan dari jeti ke pulau-pulau juga mengambil masa selama 10 hingga 15 minit. Kaki tangan swasta Anwar Cik Yusof dari Shah Alam Selangor berkata, setiap tahun dia akan pulang ke kampung kelahirannya di Pantai Haji Nikmat bersama keluarga. Beliau mengakui pada awalnya anak dan isterinya takut dengan keadaan ombak dan angin kuat. Namun sekarang ia menjadi perkara biasa dan pengalaman manis buat mereka sekeluarga. Masa nikah dulu pun dekat setengah jam jugalah pujuk naik bot tu. Lepas tu anak-anak pun sama. Sebab dia tak biasa naik bot ni. Sampai masa lah nak pujuk. Tapi bila lama dia okey lah. So, learning macam seronok lah dia tunggu nak balik. Bila nak balik nak naik bot tu. Excited. Kampung saya rare sikit. Soalnya kita orang akan kena naik bot sebelum sampai ke pulau. Dulu takutlah juga sebab jarang naik kan. Tapi bila dah lama-lama tu dah okey dah lah. Dah sukalah. Dah. Suka lah anak-anak balik kan. Anak-anak pergi kodok berair mata pula. Penduduk tempatan Muhammad Rizwan Mat Ali berkata sejak kecil dia akan beraya ke rumah keluarga dan rakan dengan hanya menaiki bot dan sampan. Walaupun dilihat agak sukar kerana terpaksa menaiki bot dan mendayung sampan, namun ia cukup bermakna baginya, apatah lagi apabila berjumpa dengan rakan-rakan yang sudah lama tidak pulang ke kampung. Macam kita dekat pulau ni, kan nak pergi sebelah rumah member apa semua, kena naik bot lah. Kena naik perahu, hari-hari kayuh perahu pergi. Masa kita pergi tu kita naik perahu, ramai-ramai lah, dah lebih ke 5 orang. Tengah-tengah kayuh tu tepuhnya. Oh, jatuh. Babi lah basah. Daripada tebik luar meratau, dengan duduk patah suri ni orang muda lah, kita tidak masuk bawah tua. Mana kira ramah tubik. Sebab ramah tubik, tekuk hari perayaan mesti hari raya dak ramah tu kelik mari maknanya ramah pun orang tengok dia. Sementara itu, bagi pasukan Malaysia Everest ME 2023, sambutan Aidilfitri kali ini tidak kurang bermakna. Mereka menyambut Syawal di Kem Indo Everest EBC setelah 14 hari menempuh perjalanan sejauh 77 km.
Misi diketuai Azim Afif Ishak 35 tahun bersama rakannya Muhammad Hawari Hashim 33 tahun, Awang Askandar Ampuan Yaakob 55 tahun dan Tiong Ling Yang 30 tahun. Turut serta pendaki wanita yang juga pengurus pasukan ME 2023 Ayuwani Rahnaharudin 30 tahun. Mereka yang tiba di EBC kemarin memulakan penyesuaian diri sejak 7 April lalu dengan aktiviti trekking. Menurut Azim, pendakian kali ini berkonsepkan perpaduan. Meskipun mengakui sedih beraya tanpa keluarga, perasaan itu perlu dilupakan seketika untuk menjayakan misi menawan Everest. Ketika ini mereka dilaporkan sedang menjalani latihan dan penyesuaian diri di Khumbu Icefall. Kurang kejadian salju lebat di EBC semalam menyebabkan mereka perlu menunggu 2 hingga 3 hari lagi sebelum menyambung pendakian. Kami daripada Malaysia Everest 2023 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pasukan ME 2023 bertolak ke Nepal 2 April lalu dan dijangka memulakan misi yang tertangguh tahun lalu bermula awal Mei ini. Bagi yang ingin meneruskan kunjung-mengunjung, ambil langkah waspada. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memaklumkan semua negeri diramal mengalami ribut petir petang esok dan berikut ramalan cuaca untuk petang esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Azhar bin Ahmad, Guru Besar SK Sentral Utama, mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya untuk guru-guru dan warga SK Sentral Utama serta ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Semoga Aidilfitri kali ini mengeratkan hubungan silaturahim yang jauh dirapatkan, yang dekat dieratkan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Golongan kanak-kanak pasti yang paling untung dan ceria setiap kali tibanya Hari Raya Aidilfitri. Mana tidaknya amalan memberi wang ataupun duit raya kepada kanak-kanak semasa Hari Raya sudah pun menjadi lumrah. Namun sedikit kelainan untuk Hari Raya Aidilfitri kali ini apabila ada yang menggantikan pemberian duit raya dengan dirham raya. Selain memberi duit raya wang tunai, kini dirham turut menjadi tumpuan si pemberi untuk digantikan sebagai duit raya. Khususnya di negara-negara Arab, dirham ataupun shilling yang berbentuk bulat diperbuat daripada logam perak ini turut digunakan sebagai mata wang. Apatah lagi, ia telah pun digunakan sebagai sistem mata wang sejak zaman Rasulullah lagi. Secara am, nilai dirham ini tidak ada tarikh luput dan itu yang menjadikannya sesuatu yang istimewa untuk dijadikan pemberian hadiah mahupun sebagai koleksi. Penggunaan dirham gantikan duit raya adalah satu inisiatif yang bagus bagi merancang simpanan untuk masa depan sebab macam saya cakap tadi, nilai dirham dia tak akan pernah luput. Meskipun ia bukanlah satu perkara baru, bagi sebahagian penduduk Malaysia, penggunaan dirham masih dianggap unik. Malah ada yang berpendapat penggunaan dirham ini khusus untuk mereka daripada golongan kayangan sahaja. Menurut tokoh keuangan Islam Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, setiap lapisan masyarakat mampu untuk memiliki duit shilling perak itu. Ini kerana perak mempunyai nilai yang lebih murah berbanding dengan nilai logam lain seperti emas. Jadi kalaulah kita kata ada gerakan ataupun ada kesedaran untuk membeli perak atas alasan dia lebih murah berbanding emas. Maknanya kalau emas mungkin target grup yang mampu tu kurang berbanding kalau perak kan. Emas dia punya turun naik dia agak tidak aktif. Naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Makan masa lebih panjang. Tapi perak dia makan masa yang pendek, dia turun banyak. Kalau kita beli waktu tu dia naik pun banyak, kita jual cepat-cepat, kita dah tahu kat mana jual, kita boleh untung. Bagi Siti Aisyah Muhammad, ini bukan kali pertama beliau membeli dirham untuk dijadikan hadiah ataupun duit raya.
Baginya, dirham boleh dijadikan transaksi urusan jual beli dan simpanan untuk jangka masa yang lama. Pengalaman saya sebelum ini, saya menggunakan dirham tersebut untuk membeli jual barang seperti makanan serta barang keperluan harian. Dan dirham juga saya boleh jadikan sebagai satu bentuk hadiah untuk setiap penerima. Jadi yang barang lain dia dah 300.5, tapi kita still dengan harga 300.5. Ya, betul. Kalau kek lapis yang sinonim dengan masyarakat Sarawak bukan sahaja juadah kemestian pada pelbagai perayaan termasuk Aidilfitri di negeri itu, malah kini popular di seluruh negara. Tarikannya kek dengan pelbagai corak, motif atau warna sesuai trend semasa. Dan yang lebih penting rasanya pasti lebih enak. Kek lapis Sarawak mempunyai adunan yang berbeza dan tekstur rasa tersendiri, hanya mampu dibuat oleh individu yang mahir. Justru kek lapis Sarawak sentiasa mendapat permintaan tinggi, terutamanya ketika musim perayaan, bukan sahaja daripada masyarakat tempatan, malah seluruh negara. Pengusaha kek lapis Muhammad Hafiz Wahani berkata, momentum jualan kek lapis menjelang Aidilfitri tahun ini meningkat mendadak pada minggu akhir Ramadan. Katanya antara kek lapis yang popular dalam kalangan pelanggan adalah jenis Swiss roll yang mempunyai pelbagai corak dan motif di dalamnya. Selain itu, kek lapis tradisional seperti kek hati parik, kek belacan dan kek lumut tetap menjadi pilihan. Kalau kita lihat di Siti Payung, pada minggu yang terakhir ini barulah jualan dia menaik dengan begitu ketara sekali. Dan syukur juga kita dapatlah jualan yang agak memberangsangkan pada tahun ini. Dan kita harapkan momentum selepas ini, selepas raya nanti menuju kepada penghujung bulan ini, jualan akan baik terus seterusnya. Persaingan sihat dalam kalangan pengusaha menyebabkan ada turun naik dalam perniagaan kek lapis. Ada yang masih tidak menang tangan, melayan tempahan. Malah ada pula terkesan dengan orang ramai berbelanja sederhana untuk hari raya. Sambutan masih menggalakkan. Cuma dari segi kalau nak disebutkan jualan bulan perayaan ini memang jauh berbeza, lebih kurang kalau nak disebut lebih 50% lah kurang daripada perayaan-perayaan yang sebelum ini lah. Jadi mereka masih datang, mereka masih menelpon dan sebagainya membuat tempahan. Kebanyakan mereka akan membuat tempahan sebab mereka beranggapan kek memang tak ada lagi. Tapi sebenarnya kek masih banyak, kita masih banyak sebab itu. Walaupun terdapat sedikit kenaikan harga rentetan kenaikan kos bahan mentah, ia tidak menghalang orang ramai untuk membuat pesanan terhadap juadah terbabit untuk dijadikan juadah pada sambutan Aidilfitri. Bandar Kijal di Terengganu masih menjadi destinasi pilihan utama perantau ke pantai timur untuk singgah membeli lemang. Selain untuk dibawa pulang, suasana sekeliling yang damai turut memikat pengunjung. Kerana keistimewaannya itu, Kijal turut mendapat julukan sebagai wilayah lemang. Peningkatan kos bahan mentah seperti santan, beras pulut dan buluh lemang menyebabkan peniaga tiada pilihan lain dan terpaksa menaikkan sedikit harga lemang. Menurut peniaga, harga sebatang lemang kini ditentukan kepada saiz dan panjang buluh lemang. Namun ada juga peniaga yang masih mengekalkan harga lama. Harga tu nak kata naik pun tak naik kot, sempat sama ya, 3.20, 2.10. Kasi kekal harga lama lah. Walaupun barang naik memang. Jugalah, tapi naik gitu macam saya kata dia 3/10 yang kecil, tapi payah nak jumpa hot 3 tu. Biasanya hot 5/20, 2.10, 3.20. Tambah peniaga pada penghujung Ramadan dan awal Syawal, kebiasaannya hasil jualan meningkat beberapa kali ganda daripada biasa. Ratusan umat Islam berhimpun di sebuah pelabuhan di utara Jakarta bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Mereka gembira kerana dapat menyambut Aidilfitri secara bebas bersama orang tersayang selepas berakhirnya pandemik COVID-19. Solat diadakan di sebuah kawasan terbuka berhampiran kawasan bersejarah Sunda Kelapa. Cuman kalau untuk lebaran ini ya senang banget ya, udah bebas, udah ya lebih terharu lah, sedih, ada sedihnya, ada terharunya gitu. Sebahagian daripada mereka merancang balik kampung bagi meraihkan Aidilfitri bersama kaum keluarga. Mudah-mudahan harapannya bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga setelah tahun kemarin kan 2-3 tahun nggak mudik. Insya Allah tahun ini mudik nanti habis lebaran biar kumpul sama keluarga lagi.
Selepas solat, sebahagian mereka menziarahi kubur saudara mara yang sudah meninggal dunia. Sementara itu, di Pontianak, Indonesia, kedatangan Aidilfitri disambut dengan menganjurkan Festival Meriam Karbit, tradisi unik penduduk tempatan. Mereka bermain meriam gergasi di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Meriam-meriam ini dihiasi dengan ornamen warna-warni dengan motif khas. Di Jendari, Syria, tragedi gempa bumi yang melanda 2 bulan lalu tidak menghalang golongan kanak-kanak untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri secara sederhana. Sebuah taman permainan sementara dibina di tengah-tengah sisa runtuhan bangunan. Kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka apabila berpeluang bermain bersama rakan-rakan. Ini pula suasana sambutan Aidilfitri dari stesen angkasa antarabangsa ISS yang dikongsi oleh angkasawan Emiria Arab Bersatu UAE Sultan Al-Niyadi. Al-Niyadi turut memuat naik sebuah video ucapan di media sosial memaparkan dirinya terapung pada graviti sifar bersama sebuah anak patung. Apa agaknya pengertian Hari Raya Aidilfitri buat atlet kebangsaan? Yang pasti mereka juga insan biasa memerlukan ruang bersama keluarga. Kehadiran 1 Syawal umpama satu kepuasan selepas melepasi cabaran dan dugaan sepanjang bulan Ramadan. Antara tugasan besar atlet negara selepas ini membawa cabaran di Sukan C Kemboja bulan depan. Namun ketibaan Lebaran tetap diraikan dengan cara yang tersendiri. Lebih-lebih lagi kesudian Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh meluangkan masa menyerikan suasana. Khairul Hafiz Jantan, Nur Sarah Adi, Muhammad Syafiq Putih, Imran Daniel Abdul Hazli, Datuk Muhammad Rizwan Muhammad Puzi antara atlet kebangsaan yang ceria dapat beramah mesra sesama mereka. Lebih istimewa Aidilfitri kali ini, ia tidak lagi dikekang di wabak COVID-19 yang membatasi langkah mereka beraksi di luar negara. Kesempatan membolehkan mereka mengatur perancangan sebelum ke tamasya Dwi tahunan itu. Last year di Vietnam saya tak dapat beraya dengan family. Sebab SEA Games juga, SEA Games Vietnam, kita orang kena kuarantin 2 minggu sebelum nak bergerak pergi Vietnam. Kali ni Alhamdulillah tak ada kuarantin, boleh buka puasa ramai-ramai semua ni, dan raya pun saya dapat beraya tahun ni dengan family saya. Saya dah banyak kali saya compete time raya, time puasa, time birthday saya ke apa, so saya quite used to this. Competing during bulan raya pun should bagi atlet lebih motivation untuk do better. Memikul tanggungjawab sebagai wakil negara di pentas dunia sesuatu yang mesti dihargai. Menang atau sebaliknya, mereka sewajarnya mendapat tempat istimewa di hati peminat sukan negara. Saya Hannah Yeoh bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan semua atlet Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga kemeriahan Aidilfitri terus menyemarakkan perjuangan atlet kebangsaan dalam misi menjulang nama negara di pentas antarabangsa. Mengakhiri buletin didik, saksikan rangkuman sambutan Hari Raya Aidilfitri di seluruh negara. Saya Fazilah Hani Harun, salam hormat, Assalamualaikum.